Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Syazali Hirman ya untuk membincangkan mengenai topik ibadah untuk pesakit yang uzur ya, ibadah solat ya untuk pesakit yang uzur. Bagaimana pesakit yang uzur ini mahu solat. Jadi bagaimanakah cara-caranya ya, apakah definisi uzur itu sendiri ya. Jadi baiklah, saya akan cuba hubungi Ustaz Syazali Hirman untuk beliau membincangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini ya. Okey, jadi Ustaz Syazali Hirman mendapat pendidikan dari degree dan master ya di bidang fiqh dan usul fiqh ya. Daripada Universiti Al-Iman Republik Yaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat alhamdulillah ya Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okey, jadi Ustaz mungkin kita boleh teruskan kepada isu kita hari ini, iaitu solat menurut perspektif orang yang uzur ya. Jadi bagaimana orang yang uzur tu ingin melakukan solat ya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh sharekan dulu apakah maksud ataupun definisi keuzuran dari perspektif Islam tu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Harapnya suara okey ya, clear? Alhamdulillah clear Ustaz. Okey. Pertama kali terima kasih kepada Dr. Nurul Yakin yang sekali lagi menjemput saya untuk sesi FB Live ni dengan tajuk yang lain pula pada kali ini. Mudah-mudahan usaha dan inisiatif ini ada manfaatnya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada yang mengikuti siaran secara online ini pada pagi ataupun tengah hari ini, uzur dari sudut bahasa Arab uzur, kalau tengok dalam Al-Quran, bila Allah guna perkataan uzur tu, maknanya dia secara bahasanya adalah excuse. Excuse. Kita nak kata apa dalam bahasa Melayu? Alasan. Alasan dia ada alasan keuzuran ataupun make excuse. Kalau yang famous dalam surah Al-Kahfi, bila Allah kata qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghtu min ladunni 'udra. Nabi Musa bila cakap dengan pemuda yang nama Khadir tu, dia kan jawab tak boleh. Dia kata kalau nak ikut aku jangan tanya banyak. Di sinilah bila dia tanya juga lah kan. Jadi panjang pula cerita pasal Nabi Musa tu. Tapi nak ambil pointnya, bila Nabi Musa kata bagilah excuse kat aku kan. Macam tu lah. Ataupun selepas ni kalau aku tanya lagi, aku dah ada excuse dah. Ada excuse dah. Jadi uzur tu dari sudut bahasa memang adalah alasan ataupun excuse. Jadi dalam Islam, kalau dari sudut syarak ni, ada beberapa perkara yang boleh jadi excuse kepada seseorang itu dalam melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Contoh, musafir adalah satu excuse. Juga sakit juga adalah satu excuse, alasan. Juga dalam keadaan takut ataupun peperangan, macam contoh kita baru-baru ni ada pandemik ataupun wabak, itu juga merupakan satu benda yang khauf ataupun takut, juga menjadi satu excuse. Yang lain lagi selain pada excuse tu, kalau tengok zaman dulu juga berlaku bencana, sekarang kita taklah rasa bencana. Zaman Nabi tu kalau hujan lebat pun dia jadi satu excuse. Sebab hujan lebat pada tempat yang memang jarang hujan, dengan suasana tanah ada pasir, bila hujan kan dia jadi lecak, dia jadi tanah tu, orang nak solat zaman tu solat tu atas tanah, bukan dia solat atas kapet macam kita. Itu juga boleh jadi excuse. Jadi ada beberapa bentuk excuse lah yang kalau disenaraikan nanti memang telah disenaraikan pun oleh para
sarjana dan para ulama. Itulah rasanya sebuah ringkas apa yang dikatakan uzur. Ataupun dalam istilah lain, uzur syar'i, maksudnya uzur yang diiktiraf oleh syarak sebagai ia adalah uzur. Maksudnya perkara ataupun alasan yang membolehkan seseorang itu dikeluarkan daripada kewajipan, Ustaz, ya? Ya, betul. Baik. Jadi apa pula maksud rukhsah ibadah solat ni, Ustaz? Okey. Tadi secara umum lah dalam banyak-banyak ibadat. Cuma ni soalan doktor lebih menjurus kepada solat. Solat sendiri dia ada, dan ada tadi dalam soalan tu perkataan rukhsah. Rukhsah tu apa pula? Rukhsah adalah keringanan ataupun rukhsah ni ringan lah, kita kata keringanan. Dia ada keringanan. Jadi dalam hukum Islam, walaupun hukum tu Allah yang tetapkan, hukum tu Allah yang suruh, tapi ada ketika-ketika yang Allah bagi keringanan. Dia ada budi bicara. Itu yang penting kan. So, kadang-kadang manusia ni dia buat satu peraturan, lepas tu dia stick peraturan tu macam robot, tak ada budi bicara, tak ada budi bicara. Dia kata peraturan is peraturan. Itu rasanya dia jadi satu peraturan yang susah nak kata macam mana. Dalam Islam, walaupun peraturan tu Allah yang tetapkan, hukum tu Allah yang tetapkan, tapi ada keadaan-keadaan yang peraturan tu boleh dilanggar. Maksudnya itu yang kata rukhsah. Kira macam ada pengecualian, Ustaz, pengecualian lah, ya? Ada pengecualian. Yang kadang peraturan manusia pula yang sampai tak boleh langsung. Kadang strict tak bertempat kan. Tak tengok kes tertentu. Saya bagi contoh real lah. Ada orang kongsi baru ni, dia nak berpindah rumah. Dah siap dah bayar dah habis dah semua. Nak pindah rumah. Bila dia nak pindah rumah tu kan berlaku PKP yang awal, yang pertengahan bulan Mac. PKP pertengahan bulan Mac. Nak masuk rumah baru kawasan apartmen. Pengurusan apartmen tak bagi masuk pindah sebab dah PKP. Sedangkan rumah lama dia pun dia dah settle dah dengan tuan rumah yang lama. Deposit pun dah bayar kan, lori pun dah. Jadi dia kata tak boleh. Sedangkan kalau dia seorang masuk pun boleh di-trace dia seorang masuk bila kan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang setengah peraturan atau hukum tu dia macam hilang budi bicara. Tapi tidak dalam Islam. Itu menarik kan. Atau solat yang wajib, yang compulsory ni pun dia ada rukhsah, dia ada keringanan. Contoh keringanan dalam solat, dia boleh yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Macam Zuhur boleh digabungkan dengan Asar, Maghrib boleh digabungkan dengan Isyak. Dan Nabi SAW sendiri pun bila dia tengah jadi imam, apabila dia dengar ada anak-anak kecil yang menangis, dia cepatkan solat. Pernah waktu Nabi itu, waktu Zuhur tu terlalu panas terik, Nabi menangguhkan solat waktu Zuhur tu lewat sikit supaya panas tu tak terlalu terik. Ada dia punya, orang kata apa, ruang dan budi bicara yang boleh diambil. Itu solat. Solat yang memang semua orang Islam faham tentang tuntutan dan kewajipan solat. Itulah serba sikit. I see. Okay. Jadi maksudnya rukhsah tu adalah satu keringanan ataupun pengecualian, ya Ustaz, ya, untuk orang-orang yang mungkin ada masalah dari sudut kesihatan dan sebagainya, ya Ustaz. Jadi mungkin memang dari segi pengalaman klinikal, dia jumpa di pesakit-pesakit di hospital, memang banyak pesakit-pesakit yang tenat, ya, yang susah untuk bernafas, ya. Jadi bagaimana untuk kita nak tahu, ya, penyakit mana yang dibolehkan untuk diberikan rukhsah solat ni? Maksudnya penyakit jenis yang macam mana yang diberikan keringanan tu, Ustaz? Okey. Soalan ni sebenarnya kalau ditanya pada ustaz ataupun kepada golongan agama, dia perlu berbalik kepada doktor balik. Kerana doktor yang lebih mengetahui dan lebih memahami apa bentuk penyakit dan penyakit yang macam mana yang dikatakan
kritikal. Saya bagi contoh tentang puasa. Puasa ni dia boleh ditinggalkan puasa, maksudnya boleh seseorang tu buka puasa apabila dia sakit. Dalam Quran sebut in kuntum marda, jika kamu sakit. Tapi sakit yang macam mana? Itu doktor je yang boleh decide sakit macam mana. Contoh orang yang ada diabetik. Kalau dia hypo ataupun dia hyper. Dia hyper mungkin dia dehydrate, dia perlu minum. Doktor yang boleh tahu tahap bila dia boleh hyper dan boleh minum ataupun bila dia hypo. Itu doktor lah yang decide untuk dia buka puasa, bukan dia sendiri decide. Juga macam orang kata apa, kalau solat, dia tak boleh lah ditinggalkan solat tu. Tapi keringanan tentang solat ni dia hanya jamak ataupun dia boleh qasar. Itu saja yang ada keringanan ataupun pengecualian dalam solat. Iaitu solat sama ada dijamakkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia disebut bagi satu konsep, dia panggil jamak suri. Apa maksud jamak suri? Dilewatkan solat zuhur umpamanya sampai dekat-dekat nak masuk asar. Jadi bila dia habis solat zuhur, azan asar, dia boleh terus solat asar. Jadi itu antara bentuk keringanan yang dibagi kepada orang yang sakit. Tapi sakit yang macam mana tu biasanya doktor lah sebut dia sakit apa. Ya, jadi mungkin kalau kita boleh tengok ya pesakit-pesakit yang mungkin diberikan bantuan pernafasan mengikut tiup ya, memakai mesin ventilator ya, yang memang tak sedar ya, yang diberikan ubat tidur. Jadi mungkin ketika itu golongan pesakit yang sangat tenat ni memang dikecualikan lah daripada ibadah solat Ustaz. Kerana memang mereka tidak sedar. Syarat mukallaf ataupun taklif seorang tu, kan kita selalu kata apakah syarat-syarat mukallaf? Biasanya yang pertama itu akil Islam, akil baligh. Akil tu apa? Dia berakal. Apa maksud akal? Dia dalam keadaan sedar, dia dalam keadaan siuman. Kalau dia sampai tak sedar diri, dia pun itu doktor pun boleh rasanya boleh justify. Macam mana keadaan dia? Adakah dalam keadaan dia siuman dan keadaan dia sedar? Itu termasuk dalam akil. Kalau orang yang koma, ada orang yang pingsan, itu clear lah. Tapi dalam keadaan dia memang tak boleh berfikir ataupun tak dalam keadaan sepada sedar, itu juga termasuk dalam perkara yang dia tidak dituntut pada waktu tu. Cuma apa hukum orang yang pingsan itu ada dibincangkan. Dia mungkin boleh dikaitkan dengan hukum orang yang pingsan ataupun orang yang hitam. Dia solat apabila dia telah kembali sedar. Solat apabila dia telah kembali sedar. Okey. Jadi maksudnya kalau orang tu jenis yang koma ya, yang diperlukan pakai ventilator mesin ya, ditidurkan. Jadi ketika itu kewajipan solat telah diangkat ya, maksudnya dia tidak lagi diwajibkan untuk solat ketika itu ya. Kalau orang tidur pun tidak. Kalau tertidur pun kira diangkat juga. Tidur. Bila dia wajib solat apabila dia bangun tidur. Okey. Tapi untuk pesakit yang masih sedar ya, yang mungkin masih sedar fikirannya tetapi ada masalah dari segi susah nafas ataupun stroke, tak boleh bergerak. Jadi mungkin orang yang stroke ni tadi boleh solat dalam keadaan baring ya Ustaz? Ya. Yang penting dia boleh berfikir dan dia boleh sedar apa yang dia buat. Itu cukup untuk dia masih diwajibkan untuk solat. Tapi dia solat dalam keadaan yang macam mana dia mampu. Mungkin orang stroke yang tak boleh gerak kaki tangan tu mungkin cukup sekadar menggerakkan mata sahaja ya Ustaz? Ya, gerakkan mata ataupun dengan hati dia pun dia tahu dia tengah solat. Dia sedang solat dan dia tengah fokus solat. Okey. Jadi sebab saya melihat ada ramai pesakit yang stroke ya, yang tak boleh bergerak tangan kaki. Jadi mereka masih boleh solat dengan menggunakan gerakan mata ataupun hati Ustaz. Dan juga ramai saya lihat pesakit yang mengalami masalah gout, masalah setelah dioperasi lutut ya. Jadi mereka tak boleh lagi nak sujud ya. Jadi mereka tak boleh nak rukuk. Jadi mungkin mereka boleh solat secara duduk ya ataupun secara baring ikut kemampuannya. Okey. Jadi apa pula Ustaz hikmah di sebalik rukhsah ibadah ni? Apa kebaikan ataupun kebijaksanaan di sebalik keringanan ibadah ni Ustaz dari segi Islam?
seorang manusia tu dia hamba. Bila dia beribadat tu, dia sedang memperhambakan diri dia kepada pencipta dia. Itu tujuan ibadat. Jadi sebab tu setiap kali bila Allah ada sebut tentang ibadat, bila Allah suruh puasa, Allah kata la'allakum tattaqun. Kan? Bila tengok dalam ayat tentang tentang wudu ataupun tentang mandi dan sebagainya, tentang bersuci pun Allah kata itu Allah nak. Sebab tu bila tak boleh wudu, tak boleh pakai air ataupun tidak ada air, boleh digantikan dengan tayamum. Itu Allah kata bukan sekadar nak suruh pergi cuci, bagi basuh bersih tu. Sedangkan kalau kita pakai debu tu bukan cuci pun. Jadi Allah yang nak cuci tu bukan cuci yang luaran tu, cuci yang dalam. Yang ni yang mati ataupun hilang daripada roh ataupun spirit ibadat. Kita banyak mementingkan yang luaran, sedangkan ibadat ni tujuan dia adalah untuk bersihkan dalam, untuk bagi manusia tu rasa dia hamba, untuk bagi manusia ni dia tahu dia kena akur, dia kena taat, dia kena patuh. Jadi Allah nak tengok setakat mana dia boleh patuh. Ya, memang kalau orang yang rajin solat ni, kalau dia tak diuji dengan sakit, tak ada apa-apa keadaan yang menyukarkan dia memang boleh solat. Tapi bila dia keadaan yang sukar, yang ni saya pun cakap pada Allah lah, belum diuji. Apabila kita berada dalam keadaan kesukaran, tengah sakit, tengah teruk, di situ waktu tu kita tetap rasa kita ada kewajipan yang kita kena buat. Jadi sebab itulah ada keringanan-keringanan ni, sebab manusia ni manusia, dia orang kata apa, ada dia punya kelemahan-kelemahan, tapi yang pentingnya Allah nak daripada manusia ni dalam keadaan apa pun dia mampu taat dan akur sedaya upaya dia, berdasarkan kapasiti dan kemampuan dia. Itu hikmah kenapa ada ibadat dan ada kelonggaran dan rukhsah dalam ibadat. Oh, maksudnya memang kita nak sentiasa membuktikan ketaatan kita kepada Allah tu dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada sihat atau sakit, kita tetap nak menunjukkan bahawa kita akan terus taat dengan suruhan Allah SWT. Okay, baiklah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share kisah-kisah Nabi ataupun para sahabat yang diberikan rukhsah ibadah ni Ustaz? Kalau nak bawa contoh tu memang sangat banyak antara apa yang berlaku, sebab para fuqaha ataupun ulama dia bincang tentang tajuk tentang rukhsah dalam ibadat ni semuanya daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi lah. Contoh-contoh pada zaman Nabi, sebab dia bukannya memandai-mandai bercakap tentang rukhsah dan keringanan dalam ibadat ni. Jadi memang banyaklah contoh pada zaman Nabi. Jadi mungkin di kesempatan FB Live ni yang saya boleh kongsi satu lah, pendek ringkas, iaitu pernah yang menjadi ketua dalam peperangan tu adalah Amr ibn al-As, sahabat. Amr ibn al-As ni dia sahabat yang baru masuk Islam. Tapi kalau ketokohan dia dan dia orang kata apa, kecekapan dia dalam memimpin misi peperangan, dia Nabi lantik jadi ketua. Nabi lantik jadi ketua misi peperangan. Tapi ditakdirkan pada pagi tu dia kena bangun pagi dan dia bukan kena bangun, bila dia bangun pagi tu dia kena mandi wajib. Tapi bagi waktu tu pagi yang sejuk, memang waktu tu musim sejuk, malam pun tak boleh dinyalakan unggun api, jadi bangun kena mandi wajib. Jadi dia kata kalau aku mandi dalam keadaan sejuk ni, aku akan boleh memudaratkan diri aku. Jadi dia sekadar tayamum. Itu perkara yang tak pernah dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Dah dia tayamum, lepas tu dia yang jadi imam kepada solat, sebab dia ketua misi peperangan tu. Jadi apa yang terjadi tu, bila balik ke Madinah jumpa Nabi SAW, dilaporkan sahabat ni dia bangun pagi, dia kena mandi wajib,
dan Nabi senyum, maksudnya Nabi merestui dan meredai lah perbuatan dia. Itu antara contoh keringanan dalam ibadat. Itu yang saya boleh kongsikan. Okey. Jadi mungkin Ustaz boleh share ya, apakah tips ya untuk memudahkan pesakit ya dan penjaga pesakit untuk mengamalkan rukhsah ibadah ni Ustaz? Kalau tips ni sukar juga nak cakap, sebab sepengetahuan saya lah, kalau orang tu dia memang orang yang menjaga solat, biasanya dalam keadaan apa pun dia akan solat. Walaupun dia masuk hospital, dia akan cari usaha macam mana nak boleh solat. Biasanya kalau orang masuk hospital yang tak solat tu sebab memang waktu dia sihat walafiat tu pun dia tak solat. Tiba-tiba kita nak suruh dia solat dan dia sakit lagi lah, dia tak solat kan. Dia sihat dia tak solat. Jadi itu sepengetahuan saya lah. Saya tak pastilah kalau ada orang yang memang dia jaga solat, tiba-tiba dia sakit, dia tak solat. Saya tak tahulah adakah orang yang macam tu. Rasanya tapi kalau lah kan. Kalau orang yang memang menjaga solat, dia akan teruskan solat. Kita nak cakapkan bahawa pertama dia ada keringanan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia boleh pilih untuk jamak suri tu. Maksudnya dia tak perlulah sampai 2-3 kali nak kena bangun, pergi ambil wudu, bersihkan pakaian dia dan sebagainya kan. Jadi cukuplah dia solat Zuhur di hujung waktu ataupun solat Maghrib di hujung waktu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan mazhab atau ulama lain, dia boleh je jamak. Tapi jamak yang tak qasar. Dia jamak Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak tidak tanpa qasar, jamak saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak benarkan jamak jika tidak bermusafir. Tapi kalau saya secara peribadi, saya cenderung sakit yang sukar untuk bangun, susah nak bergerak dan sebagainya ni menjadi keuzuran lah bagi dia untuk melakukan jamak, walaupun tidak dipakai pandangan ni dalam mazhab Syafi'i. Saya bagilah solution tadi. Dalam mazhab Syafi'i boleh pilih jamak suri yang dilakukan di waktu hujung. Itu antara tipsnya lah, supaya tak bergerak banyak. Saya bagi contoh yang saya sendiri alami. Bukan saya sendiri alami, isteri saya alami. Itu ketika mengandung sarat. Bila sarat mengandung, dah dekat-dekat nak bersalin tu kan, nak tunggu masuk labor room tu. Nak tunggu masuk labor room, ialah orang perempuan je tahu lah rasa macam mana. Saya tak tahu lah rasa macam mana kan. Time orang kata dah buka sikit tak sikit, tapi kan waktu solat. Kita nak suruh dia bangun banyak-banyak kali pun, sekali dia akan kata kat kita, abang mengandung dulu baru abang tahu macam mana. Jadi di situ dia boleh lah. Saya memang suruh dia jamak pun. Saya suruh dia solat secara jamak. Kalau penonton nak ambil pandangan tu pun silakan. Kalau tak yakin untuk ambil pandangan untuk jamak, boleh buat jamak suri tadi yang dilakukan di hujung waktu. Itu antara tips dia. Dan juga boleh dilakukan secara duduk. Macam perempuan sarat mengandung, wanita sarat mengandung nak melahirkan tu pun memang susah juga lah nak rokok sujud. Boleh juga duduk kan, boleh dilakukan secara duduk. Maknanya dalam ibadat ni, selagi orang kata apa, kita boleh buat setakat yang kita mampu, kita buat lah. Itu antara rahsia antara kita dengan Tuhan. Allah saja tahu kita memang nak buat, dan itulah kemampuan dan keupayaan yang kita boleh buat. Itulah rasanya kalau tip yang saya boleh kongsi lah. Maksudnya kita perlu biasakan ataupun rutinkan solat ketika sihat, supaya ketika sakit nanti mudah untuk kita teruskan ibadah solat tu Ustaz ya? Ya, betul. Jadi mungkin saya juga nak share sikit lah di hospital ya, bagaimana saya lihat pesakit-pesakit dan saudara maranya ya, mereka kebiasaannya ada membekalkan spray ya,
spray yang kelihatan seperti ini ya. Jadi mereka mengambilkan wuduk untuk pesakit dengan menggunakan spray ya kepada pesakit yang memang tak boleh nak bangun ya. Jadi keluarga tadi dia bagi spray ni. Jadi mereka pakai spray ni untuk ambilkan wuduk kepada pesakit tadi ya. Jadi ini memudahkan pesakit lah. Jadi mereka tidak perlu pergi ke tandas ya untuk ambil wuduk. Jadi peranan ahli keluarga sangat penting lah ya. Mungkin untuk nak bantu dari segi bersuci sebelum solat ya. Dan mungkin untuk orang yang masih mampu tu mungkin mereka perlu bawa kompas ya daripada rumah. Sebab kadang-kadang ada hospital yang tidak menunjuk ke arah kiblat yang betul ya. Jadi peralatan seperti itu mungkin perlu disediakanlah terlebih awal ya untuk orang yang ingin mengerjakan solat ketika sakit. Okey Ustaz, nampaknya kita pun sudah hampir sampai ke penghujung sesi Ustaz ya. Mungkin Ustaz ada pesanan terakhir ataupun take home messages kepada netizen berkenaan rusah ibadah ini Ustaz? Ya, pesanan kalau take home message yang saya nak sampaikan ialah dalam Islam ni agama yang Allah syariatkan kepada manusia yang untuk manusia. Dia bukan agama untuk ataupun syariat untuk makhluk seperti malaikat. Kalau Allah nak buat macam malaikat, Allah nak buat. Dah pun malaikat kan. Malaikat ni tidak ingkar. Bahkan kalau Allah perintahkan sujud, dia boleh sujud je kan. Boleh rukuk, dia boleh bertasbih sepanjang masa. Tapi manusia, dia adalah manusia. Dia ada kelemahan dia ada kemungkinan sakit dan kekangan-kekangan yang lain. Tapi dalam masa sama dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah hamba Allah Taala. Jadi sesuai dah, memang Allah yang cipta kita, Allah yang letakkan syariat ni. Jadi Allah tahu apa yang sesuai dengan dan bersesuaian dengan payaan manusia. Sebab tu Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan ataupun mentaklifkan kepada seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Yang dia mampulah Allah. Maksudnya apa yang Allah telah fardukan, telah wajibkan kepada manusia, maknanya manusia mampulah. Sebab Allah kata Allah takkan taklifkan melainkan apa yang dia mampu. Jadi sebab itulah adanya keringanan-keringanan supaya manusia tidak ada alasan untuk nak kata dia tak mampu. Maksudnya nak decide mampu tak mampu tu bukan kita decide. Bila Allah suruh tu maksudnya kita mampulah. Sebab Allah dah kata dia takkan suruh kalau kita tak mampu. Sebab itulah disertakan dengan keringanan-keringanan yang ada dalam hukum hakam ni, sehingga manusia tidak ada alasan untuk dia tak buat, untuk dia tak. Yang penting kita sebagai hamba Allah, kita cuba untuk melaksanakan apa sahaja tuntutan dan kewajipan yang telah Allah suruh dan wajibkan kepada kita sedaya upaya kita. Ini juga pesanan diri saya lah, sebab saya tak pernah lagi lah rasanya berada dalam keadaan sakit kronik yang sampai terlantar dekat hospital. Tapi mudah-mudahan jika berlaku, Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan perintah Allah dalam kapasiti yang ada. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurul Yakin yang sudi untuk sekali lagi menjemput saya dalam sesi kali ini. Mudah-mudahan menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan. Jika tak terjawab, saya mohon maaf, ataupun boleh juga merujuk kepada asatizah ataupun ustaz-ustaz yang lain ada kemuskilan. Wallahualam. Okay, baik Ustaz, memang Alhamdulillah ya, jelas penerangan Ustaz, sangat berinformasi ya. Jadi rasanya kita telah berjaya menjawab semua persoalan-persoalan yang kita tanyakan ya sepanjang sesi ini ya. Jadi mungkin secara kesimpulannya kita dapat simpulkan bahawa walau bagaimana sekalipun keadaan kita ya, sama ada sihat ataupun sakit ya, ibadah solat itu
tetap perlu diteruskan ya, cumanya mungkin dalam bentuk yang berbeza. Untuk pesakit yang terlalu uzur ya, diberi keringanan, dan banyak sebenarnya hikmah di sebalik rukhsah ataupun keringanan ibadah yang diberikan tu, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Ustaz di atas kesudian Ustaz meluangkan masa dan berkongsi ilmu ya mengenai aspek ibadah dan solat untuk pesakit uzur ni. Insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.